macam ketahanan. Berapa lama dia boleh rosak lah. Dia apa tu? Contoh kita beli kereta kan. Takkanlah kita nak beli kereta tu tengok lepas 6 bulan rosak ni. Mula-mula rosak tingkap kan. Lepas tu 2 bulan lagi rosak lain pula. Rosak dia punya apa ni, coolant radiator lah. Kemudian tahun depan ada lagi pula dia punya power steering pula rosak. Kita tak nak macam tu kan. Reliability ni maksudnya berapa lama baru kita pergi kedai. Berapa lama kita pergi kedai tu, jarang-jarang lah senang cakap. Maksudnya jarang lah rosak. Dia ada rosak tapi jarang. Maksudnya reliability, dia boleh tahan. Senang cakap tahan lasak lah. Tahan lasak. Reliability ni dia punya ketahanan lasak dia. Kata orang kalau beli kereta Honda, saya tak ada kereta Honda, dia kata. Tapi orang kata kalau beli Honda City ni, ada orang kata dia komplain lah. Bukan komplain lah, dia bercerita lah. Dia bercerita, dia kata gearbox dia senang rosak. Gearbox rosak. Nak tukar gearbox RM10,000. RM10,000 kalau dia dah lepas daripada warranty period dia. RM10,000. Takut nak beli, macam takut nak beli kan. Tapi ada orang beli, dia kata tahan lasak lah. Dia pergi mana kan, pergi senang. Saya cakap dia tu memang siasa merentas negeri lah. Tahan aja, kereta tu tahan. Tak rosak pula kereta dia. Mungkin yang ada kotak enjin tu tak ramai lah. Tak ramai. Itu reliability. Nanti boleh baca dia punya detail ya. Conformant to standard. Durability ni dia punya long lasting. Tu beza dengan reliability. Reliability ni ketahanan, macam tahan lasak. Tapi durability ni long lasting. Kalau bateri tu kita tahulah. Dia boleh tahan lama kan bateri. Bateri. Tapi kalau macam komputer pun, durability maksudnya berapa lama nanti kita beli komputer tu kita boleh guna. Sampai 6 tahun ke kan. Kita boleh guna, maksudnya dia okey. Cuma teknologi dia dah berubah lah kan. Kat situ. Serviceability, dia boleh bagi servis lah. Contoh kalau kita beli aircon, nanti ada pusat servis. Kita call kalau dulu Daikin. Kalau Daikin tu ada dia punya servis lah, pusat servis. Tapi kalau tak, kita kena pergi servis yang bebas lah. Siapa-siapa yang boleh servis kan. Contoh kereta lah. Kereta kita nak yang ada pusat servis kan, kereta. Kalau kita pergi sebarang kedai, tak tentu lagi. Banyak tipu lah kan. Mula kereta kita okey je. Lepas kita tukar minyak, tiba-tiba ada leaking pula. Sebelum tu tak ada leaking kan. Lepas tu kita pergi lagi kat dia. Oh, saya tahu dekat bawah tu ada ada dia punya dia panggil bush dia punya o-ring. Dia punya o-ring dia tak ada. Tapi saya pasang juga. Geram je kita dengar kan. Kenapa kau tahu o-ring dekat skru tu tak ada, kau pergi pasang juga. Kan kau sengaja. O-ring tu berapa ringgit je kan. Kau pasang je lah. Kan jadinya kalau kita pergi pusat kereta yang betul macam Proton ke Honda ke atau Mitsubishi ke kan, dia tak akan buat benda macam tu benda-benda yang pelik macam tu tak buat lah. Tapi kalau kita pergi kedai biasa, ada dia punya cakap tu macam-macam kita pun malas nak jawab balik kan. Kita tahulah macam-macam hal. Kemudian estetik ni dari segi kecantikan dia lah. Dia punya kecantikan. Macam komputer pun kita tengok komputer dari dulu warna hitam je kan, kelabu. Sekarang ni macam-macam warna cantik jadi penarik lah. And perceived quality ni seperti dia punya branded dia lah. Dia punya brand and the value. Ni detail dia. Okey, kalau performance performance, maksud performance. Reliability tadi, how often does the product fail? Maksud jarang-jarang rosak. Durability, dia boleh tahan lama. Serviceability, how easy is to repair the product. Kalau senang cakap, kita percayalah serviceability ni, kita percaya juga.
Estetik tahu dah belajar design apa di estetik. Perceived quality perceived quality ni what is the reputation of the company. Kalau macam dulu Malaysia Airline System kan, MAS kan, kapal terbang MAS. Kalau kita tahu kita naik kapal terbang MAS ni, dalam dia dapat makan, dapat makan, kemudian tempat duduk dia sedap sikit lah, sedap sikit. Tapi kalau kita naik Air Asia dia murah, tapi dia tak ada makan. Kalau nak makan kita kena add lah, tambah makan. Itu pun dia kasih Maggi je, tak apalah dia kasih dalam tu. Kemudian mungkin dia tak sedap lah. Ada orang kata naik dia macam naik bas, ataupun macam naik kereta Iswara lah contohnya. Ada rasa gegar-gegar, tapi dia murah lah, murah. Tapi tiba-tiba MAS tu berlaku yang kapal terbang hilang lah, terhempas lah apa kan. Reputasi dia tu jatuh. Reputasi tu jatuh. Walaupun kita nak ada makan selesa dalam tu, takut lah rasa nak naik MAS kan. Rasa ada takut nak naik MAS. Tapi sebenarnya benda tu boleh je berlaku kat mana-mana. Kat kereta dekat Air Asia pun boleh berlaku. Tapi dia mengganggu reputasi. Reputasi tu terganggu lah. Dia kata perceived quality and conformance to standard. Senang cakap lah, di dalam bisnes ni banyak-banyak cabaran. Cabaran tu memang ada. Orang nak jatuhkan ke apa benda kan, benda tu akan berlaku lah. Okey, ni contoh perbandingan antara kalau kita tengok tadi dia punya, kalau kita nak bandingkan lah dari segi product and services, produk dan perkhidmatan. Kalau reliability ni tadi macam ketahanan kan, ketahanan lasak, tahan lasak. Kalau produk tu kita boleh kata infrequency of breakdown. Jarang-jarang dia rosak, tapi jarang-jarang berlaku. Kita pergilah kat kedai kan, kita pergi dekat pusat servis dia untuk untuk tukar barang tersebut ataupun baiki. Tapi kalau dari segi servis, perkhidmatan macam auto repair, work done correctly, ready when promised. Work done correctly maksudnya kalau dia kata coolant radiator tu ada problem, ianya bila dia baiki okey. Bila kita bawa lepas tu okey. Tak ada pula lepas tu minyak pula leaking lah, benda lain pula yang rosak. Dah betul tu betul je lah, yang lain pun okey. And ready when promised. Kalau dia kata 1 jam lah. Macam saya biasa Mitsubishi lah. Saya tengok, kalau kita pergi kedai biasa tak tahu bila boleh baik kan. Nanti kalau dah siap you call saya lah macam tu. Tapi kalau kat situ dia boleh tahu, ni kita buat ni kita kata 3 jam. Dia kata 3 jam. Lepas 3 jam kita sampai, okey lah, biasanya okey. Dah siap semualah, memang dia dah ready. Dia dah tahu berapa masa je. Itu perbezaan lah. Perbezaan kalau kita nak bandingkan antara produk dengan services. Tapi dimension yang sama, reliability, tapi berbeza dari segi apa yang dimaksudkan dengan reliability tu. Kalau macam perceived quality tadi, kita nak tengok dia punya reputasi kan. Kalau produk, top rated car. Kalau automobile lah, top rated car, maksudnya kita tahulah yang orang rating car macam mana kan. Rating car kita boleh study. Kalau lagi segi pusat repair, dia memenangi award contohnya. Ni kalau yang dah besar-besar punya company lah kan. Dia ada memenangi award, dapat award ni, award tu kan. Okay, the quality hierarchy. Quality hierarchy ni level-level of quality. Dia terbahagi kepada 2. Yang pertama detection. Detection maksudnya bila dah berlaku problem baru kita detect. Kan? Macam yalah, kalau maintenance tu bila dah rosak lah baru kita tahu kan. Yang kedua prevention. Prevention ni sebelum berlakunya kerosakan. Kita dah buat dia punya macam maintenance, preventive maintenance lah. Preventive maintenance kita buat periodic maintenance kan.
kita cek dia sebelum dia rosak. Tapi kalau yang detection ni dia level quality yang rendah lah. The start quality yang paling asas sekali adalah inspection. Inspection ni terbahagi pada dua. Pertama, measurement. Measurement ni kita buat ukuran, kita buat ukuran dekat mesin, buat measure dan sebagainya kan. Yang kedua, kita buat inspection, kita tengok dari segi visual inspection. Kita tengok dengan mikroskop ke ataupun kanta ataupun mata kita. Ada tak kecacatan pada produk tersebut kan? Itu dekat panggil inspection. Inspection ni bukan maksudnya measurement, tapi dia measurement ataupun visual. Kemudian selepas inspection dipanggil quality control, ni yang kita akan belajar nanti, quality tools. Quality tools ni quality control. Dia ada beberapa teknik lah supaya inspection tu menjadi ekonomik. Contoh kalau kita ada 100 produk, takkan kita nak ukur 100% inspection. Maksudnya dia memerlukan ramai pekerja dan juga masa yang tinggi kan. Mungkin kita boleh ambil sampling saja. Dan sampling tu dia mewakili ke semua produk tersebut. Kan, katakan produk tu dia keluar satu hari 1000. Kita nak buat ke inspection sampai 1000. Kan, kita akan buat secara sampling. Dia dekat panggil quality control lah. The operational techniques to make inspection more efficient and to reduce the cost of quality. Nanti kita akan lihat macam mana sampling tu dibuat. Kemudian yang lebih tinggi lagi ni quality assurance. Quality assurance ni kita menentukan dia punya dia punya macam prosedur lah, macam mana nak mengawal kualiti tu supaya dia tidak berlaku rejection. Macam mana quality assurance ni lebih kepada prosedur. Prosedur. Action to ensure product or services conform to customer requirement. Kalau katakan kita nak memenuhi British standard, maksudnya prosedur dia macam mana? Itu yang company sekarang kebanyakan ada ISO standard kan. ISO tu dia documentation lah, maksudnya semua standard tu tertulis dan diikuti. Kemudian yang last, yang katakan yang paling bagus lah adalah the total quality management. Ini macam satu konsep dan dia juga praktis lah benda ni iaitu total quality management ni incorporate all the quality assurance and quality control activities. Maksudnya dia ada satu prosedur dan juga dia akan buat measurement tu mengikut sistem quality control yang tertentu. Incorporates quality assurance and quality control activities into company-wide system aim at satisfying the customer. Dan dia nak pastikan dia dalam company tu dia ada quality control system, dia ada quality assurance procedure untuk memenuhi customer, kepuasan customer, satisfying the customer needs tadi. Kalau customer tak puas hati, tu bukan matlamat TQM lah. TQM ni akhirnya dia akan nak customer tu puas hati lah. Nanti kita lihat apa dia TQM sikit lah. Okey, ni secara detail lah kalau nak baca Okey, kalau total quality management ni kalau based on British standard, dia kata as a management philosophy, yang satu falsafah pengurusan management philosophy embracing all activities through which the needs and aspiration of customer and community. Kalau dekat UK dia customer and community and the objective of the organisation are satisfied in the most efficient and cost effective manner by maximizing the potential of all employees in the continuous task of improvement. Maksudnya dalam company tu bukan saja kualiti tu bagus, maksudnya kita memenuhi customer, tapi bila kita dah kaya, kita akan bantu community. Tu kita tengok kalau company-company dia bagi donation kepada community, atau kita tengok dia ada buat kerja kemasyarakatan. Kita tengok dia ada buat kerja kemasyarakatan. Senang cakap macam, tak pergi jauh lah, macam kelab bola sepak kita tengok kelab bola sepak kalau dekat UK, kalau kita tengok dia punya website lah. Mungkin
ada peminat bola sepak tertentu kan. Kita tengok. Nanti dalam website dia, hari ni dia menang kan. Dia lawan, contoh dia menang, tak kisahlah dia menang ke kalah. Tapi kita tengok besok dia tak ada perlawanan. Lepas tu, contohnya dia pergi dekat charity mana buat donation. Buat donation ada tunjuk yang bahawa dia ada buat buat sinilah, pergi tempat orang-orang tua lah. Tempat kanak-kanak, kemudian buat macam football football academy untuk budak-budak kecil. Tu community lah untuk community. Maksudnya dia bukan kaya untuk customer je tapi kemudian dia konon-konon dah dia bagi untuk community lah untuk community. Macam Petronas ada bagikan untuk community ada buat apa. Kalau company tu kita tengok dia tak buat apa-apa pun untuk community, maksudnya dia tak gunakan TQM punya prinsipal lah. Dan dia kata by maximizing the potential of all employees. Maksudnya employee dalam tu dia mempunyai training program lah. Walaupun mula kita masuk, kita kerja sebagai operator biasa kan daripada SPM. Tapi lama kelamaan kita tengok dia meningkat dari segi dia punya level. Dia jadi line leader, kemudian dia bagi kursus lah. Dia bagi kursus ni sampai jadi supervisor. Maksudnya dalam tu dia sentiasa boleh improve lah dia punya knowledge dia. Yang kita kata company tu masuk daripada level SPM jadi operator, 20 tahun pun kau operator juga. Tu dia bukan TQM lah. Dalam TQM dia akan improve level of pekerja tu. Pekerja. Kalau pelajar kita tahulah, pelajar kita ajar dia sampai dia dapat degree kan. Contoh dapat degree, dapat diploma. Tapi kalau TQM dalam industri pun macam tu. Dia akan dapat sertifikat ni sampai dia knowledge dia tu bertambah lah dalam tu. Ni measuring equipment for quality control, contohnya coordinate measuring machine. Ni kalau dekat lab kita ada dekat UTHM tu ada dekat tempat machining lah, dekat dekat yang advanced machining center tu coordinate measuring machine. Contohnya dia ukur produk ni kan. Contoh nak ukur dia punya kedalaman holes kan ada buat holes, buat lubang. Tapi macam mana nak ukur kedalaman dia? Boleh ke kita ukur pakai pembaris ke, pakai warna caliper ke? Tak boleh kan? Dia ada alat dia lah, pengukuran dia. Dia boleh ukur depth, dia boleh ukur diameter. Benda halus-halus pun dia boleh ukur. Adalah cara dia. Dulu saya buatlah juga benda-benda ni kan masa di industri. Okay. Kemudian contoh yang ni tool maker microscope. Ni kalau kita nak tengok tools lah, kalau kita machining, kita nak tengok mata alat kita tu dah haus. Berapa banyak dia haus. Kalau dalam research ni dia boleh ukur kadar kehausan. Maksudnya lepas dia machine berapa minit dia boleh tengok. Contoh angle ni mula-mula tajam, kemudian radius dia tukar jadi berapa kan. Yang ni lebih halus lagi lah dia tengok. Dia kata mikroskop tapi untuk tools, bukan tengok command. Tengok command tu lain punya mikroskop. Tapi ni pun boleh sampai berapa dia punya magnification lah. Dia kata boleh sampai 100 1/100 of a millimeter. Maksudnya milimeter bahagi 100 dia boleh tengok dia punya kecil lah, berapa kecil lah benda tu dia boleh tengok. Kemudian ni yang baru yang ni saya tak pernah tengok benda ni. Dia kata yang baru ni optical comparator image dimension measuring system. Yang ni kalau yang lama tu dia panggil apalah saya pun lupa nama tu. Okey, yang ni yang terbaru lah. Yang terbaru dia based on image Kita boleh tengok dekat dia punya paparan. Tapi sebenarnya dia tak ada sentuh Contoh yang tadi
Dia based on contact measurement. Dia panggil probe. Yang ni probe, dia boleh sentuh-sentuh dia punya apa, contoh diameter kan, dia check beberapa point, dia tik dan dia boleh tahu berapa diameter kan. Tapi yang jenis ni dia tak sentuh, tapi dia gunakan macam cahaya lah, cahaya, dan dia tengok apa tu, dia punya balikkan cahaya tu lah, balikkan cahaya. Maksudnya berapa, dia boleh ukur juga diameter lah. Tapi yang ni kalau compare dengan CMM tadi, CMM lebih tepat lah dan lebih bagus. Tak tahu kalau ni sama tepat. Tapi kalau kita compare kan, kalau betul-betul kalau kita engineer, kita nak beli mesin, kita boleh fikir dua. Yang pertama adalah adakah contact measurement, yang dua non contact measurement. Mana yang kita lebih percaya? Kan? Biasanya kita akan percaya kepada contact measurement kan. Maksudnya kita ukur tapi alat tu dia sentuh. Dia ada probe, sentuh. Kan? Baru dia dapat diameter contoh kan. Kita lebih confident lah. Berbanding dengan kita guna laser, kita kata laser je lah tapi dia tak sentuh. Kan? Kita nak ukur diameter juga tapi based on macam image je. Mana yang kita rasa lebih tepat kan? Yang lebih confident kita. Tu. Tapi sekarang ni katakan dia buat yang non contact pun dah setanding dengan contact punya. Ni teknologi termaju lah. Tapi saya tak pernah tengok mesin ni lagi. Ni mungkin yang terbaru image dimension measuring system. Tu sikit daripada mesin-mesin Sebenarnya banyak lagi mesin Kalau pergi lab atau di industri nanti boleh tengok lah kalau ada apa dipanggil meteorology lab bukan meteorologi, yang tu kaji cuaca. Yang ni meteorologi meteorologi. Meteorology lab dia akan ada mesin-mesin lah, peralatan untuk pengukuran yang precision macam ni. Okay, leader in quality ni tadi saya kata ni lah macam Juren Juren, Deming, dia ada propose sesuatu lah. Contoh Juren dia propose top management commitment, fitness for use. Deming 14 point for management, Chuhat statistical quality control, Crossby quality is free, zero defect, Ishikawa cause in effect diagram. Ni Deming lah. Deming ni dia lahir pada tahun 1900 dan meninggal dunia pada tahun 1993. 93 tahun dia hidup lah. Deming ni was an American engineer, statistician, professor, lecturer, dan dia banyak perkara yang dia buat. Yang pertama dia dia tulis buku, dan teori-teori dia lah. Macam selepas perang tahun 86 dikeluarkan out of the crisis. Kalau negara tu menghadapi satu krisis, macam mana untuk menyelesaikan krisis tersebut. The new economics, ekonomi baru satu ekonomi baru. Banyaklah buku dia dan dia dapat awards macam medal Medal of Technology and Innovation ni mungkin international punya lah. US punya national medal. Okay. Ni mungkin tak perlu tengok lah, di teori dia lah yang dicadangkan 14 point. Kemudian kita kata Juren ni, Juren yang saya sebut tadi kan, dia kata fitness for use. Nama dia Joseph Moses Juren, was a Romanian born, apa lagi, dia American engineer, American engineer and management consultant. Dan dia mungkin tak kerja di universiti lah. Kerja juga. Lulusan University Chicago School of Law. Juren dia ada Juren Quality Handbook. Juren on Planning for Quality. Cuma tahun 1950 lebih ni. Tahun 1970 dia dah ada Quality Planning and Analysis.
Tapi orang panggil dia sebagai evangelist for the quality and quality management. Alah macam kita apa tu, bapa apa benda kan, bapa Malaysia ke apa benda lah, macam tu lah. Okay. Ni syuhad nanti kita akan belajar teori dia. Control chart nanti kita belajar. Water A syuhad. Dia ni lebih tua lagi lah. Dia lahir awal tahun 1891 dan meninggal dunia tahun 67. Dan dia sebenarnya propose dia sikit je. Dia punya apa tu, contribution dia sikit je, iaitu dia perkenalkan apa quality control chart, dia panggil control chart. Dia ada buku economic control of quality of manufactured product. Maksudnya macam mana nak buat guna control chart lah. Okay, ni zaman dulu lah dia apa tu, maksudnya dia belajar di University of California. Okay. Ishikawa nanti pun kita belajar juga, Ishikawa diagram. Okay. Ni Koro Ishikawa, dia yang propose Ishikawa diagram ni, ataupun gambar rajah tulang ikan, fishbone diagram. Okay, nanti kita tengok dia apa teori fishbone Ishikawa diagram ni. Dia ni maksudnya macam lecturer lah. Apa ni, professor at Faculty of Engineering at University of Tokyo. Okay, nanti mungkin awak nak sambung master ke, pergi University of Tokyo. Tengok macam mana University of Tokyo. Dia dapat syuhad medal. Dia pun keluarkan buku lah. Okay. Maksudnya apa? Professor Ishikawa was born 1915 and graduated in 1939. Berapa? 24 tahun. Umur 24 tahun dia dapat first degree lah from the engineering department of Tokyo University. Okay. Kemudian in 1947 he was made as an assistant professor. Lama dah. Berapa tu? 8 tahun kemudian dia dapat assistant professor at the university. He obtained his doctorate, PhD dia, and was promoted to professor in 1960. 13 tahun kemudian dapat professor. Okay. Dan dia meninggal dunia pada tahun 89. Dia umur dia berapa tu? 74 lah. 74 tahun. Ni Gary Taguchi. Kalau kita kata Taguchi method, design of experiment, engineer and statistician, orang Jepun juga. Dia terkenal lah, Taguchi Quality Engineering Books, Robust Engineering. Dia pun dapat syuhad medal. Dia lahir pada tahun 1924, meninggal dunia tahun 2012. Okay. Dan education dia dekat Kyushu University. Ni kata Crosby tadi, Philip P. Crosby, yang conformant to requirement. Okay. Dia ni seorang businessman je, dan penulis. Businessman and author who contributed to management theory and quality management practice. Dia kata quality is free. Macam mana nak buat quality is free? Dan dia propose, Crosby initiated the zero defect program. Zero defect. Kalau macam hari ni kita belajar Six Sigma lah. Six Sigma ni teori dia, kalau kita keluarkan 1 million produk, yang dibenarkan reject adalah 4 saja. 4 per million. 4 per million. Maksudnya boleh kata zero defect lah tu. Ni Feigenbaum. Okay, Feigenbaum was American quality control expert and businessman. Ni saya tak kenal sangat lah siapa. Tapi dia later known as total quality management. Dia perkenalkan total quality management. Mula total quality control concept, kemudian total quality management. TQM lah. Dia yang propose TQM. Tapi konsep dia yang pertama dia panggil total quality control, kemudian dia
sekarang ni dikenali sebagai Total Quality Management. Oh, power dia ni. Sampai sekarang gunakan. Okay. Itu introduction lah. Introduction. Dan kita ada masa lagi ni. Kita sambung kepada quality tools. Yang tadi cerita kan. Tadi cerita kat sini. Ni kan quality controls. Okay, total hierarchy. Ni yang kita akan lihat quality control tools. Quality control tools. Okay, QC tools. Okay, QC tools. Mungkin sampai sini lah kita dapat belajar yang hari ni. QC tools dia ada 7 tools. 7 tools. Iaitu pertama histogram. Histogram semua orang tahu lah. Awak pun dah biasa guna histogram. Check sheet. Check sheet kalau saya buat check sheet untuk apa? Untuk buat attendance. Untuk buat attendance. Tapi dalam quality dia lebih jauh daripada tu. Bukan buat attendance je. Check sheet. Kemudian apa? Pareto chart. Kita lihat Pareto chart nanti. Cause and effect diagram ataupun Ishikawa diagram yang diperkenalkan oleh apa? Toru Ishikawa, University of Tokyo. Kemudian kita lihat process flowchart. Apa yang bagus daripada process flowchart. Kemudian scatter diagram and control chart. Mungkin control chart ni kita lihat umum je. Nanti pada waktu yang lain kita akan lihat control chart ni. Control chart ni yang diperkenalkan oleh siapa tadi? Walter A. Shewhart. Shewhart tadi. Kalau kata Shewhart medal tu kan. Sebenarnya dia yang pertama buat apa tu? Sistem quality lah. Dia yang pertama tahun 1924 kan. Dia publish benda ni. Kemudian cause effect diagram Ishikawa tahun 1947 ke berapa dia buat. Okay, baru yang lain-lain lah. Maksudnya dalam apa? Kalau satu company tu dia nak buat precision component ke kita tengok kalau Proton dia punya supplier kan. Dia punya supplier dia yang buat apa? Buat engine dia. Ada buat engine, buat piston lah, buat piston. Buat apa komponen-komponen lah macam apa pintu dia kan. Pintu dia kadang-kadang bukan company tu yang buat. Company lain. Ada yang buat dia punya apa bumper dia punya bumper depan, bumper belakang. Company tu pun kita tengok dia ada guna SPC dalam dia untuk dia buat measurement dan sebagainya untuk memastikan kualiti tu. Jadi dalam SPC ni dia mesti ada 7 tools. Tak ada company kita tengok dia guna control chart je. Process flow chart tak ada. Contoh check sheet pun tak ada. Data tak ambil. Dia control chart je tak boleh. Dia kena ada semua. Kita tengok cause and effect diagram pun tak ada. Kan? Bila cerita control chart pandai tapi cerita pasal Ishikawa diagram tak tahu pula. Tak ada macam tu Dia biasanya dia complete set. Dia panggil 7 tools. 7 basic tools. Okay. Ni tadi. Kemudian kita lihat contoh histogram. Apa fungsi histogram dalam quality? Histogram kalau ikutkan kita ambil data lah. Contoh dalam ni dia ambil apa? Layer thickness on the semiconductor wafers. Saya pun tak tahu proses ni macam mana. Boleh tengoklah. Semiconductor wafers dia dapatkan thickness. Tapi thickness dia ni 438 ni bukan milimeter ni mungkin 0.438 inci. Tapi dia nak mudah tulis, dia tulis 438 lah. 0.438 inch. Ataupun betul lah dalam biasa dalam inches lah. Kalau US dia guna inches. Kalau UK dia guna milimeter milimeter. Okay. Histogram is a compact summary of data. Okay, macam ni kita buat measurement ni berapa kali berapa kan. Katakan 100 data. Kemudian kita plot lah. Kita plot. Dan kita boleh lihat dia punya center dekat mana. Katakan kita keluarkan produk kan. Kita nak dia punya apa? Dia punya diameter tu dekat mana. Lepas tu majority dia dekat central line. Kemudian mungkin kita bagi range kan. Kita bagi range maksimum berapa, minimum berapa. Kita lihat maksudnya
yang kecil kurang, yang besar pun kurang. Yang ni kita panggil sebagai bell shape. Bila kita tengok dia bell shape, dia dekat central line, maksudnya proses tu stable. Maksudnya majority of the data tu macam tu. Sebenarnya teori ni pun kita boleh tengok dekat markah pelajar. Kita macam kita tengok daripada markah pelajar, kata pelajar ada 300 orang. Boleh jadi nanti pada hujung semester pemarkahan ni macam ni. Bentuk dia bell shape. Maksudnya tu adalah macam kita kata kesan semula jadi. Kesan semula jadi. Yang excellent tu sebenarnya ada, tapi dia bukan majority. Yang majority adalah moderate, yang tengah-tengah. Dan yang rendah tu pun ada tapi tak ramai. Macam tu. Okay. Tapi kalau dalam mesin memang betul kita akan lihat keadaan macam ni dalam bentuk bell shape. Ni kalau proses tu stable lah. Proses tu stable. Tapi kalau kita nak tengok proses tak stable macam mana? Macam ni. Contoh tadi dia central line. Katakan diameter kan. Diameter kita nak katakan 5mm lah. 5mm dekat central line. Kemudian dia ada plus minus kan. Plus minus. Dia boleh kecil, boleh besar kan. Size dia. Katakan tiba-tiba kita tengok most of the data tu dah pergi kepada shift side. Dekat smaller side kan. Left side lah. Maksudnya proses tu macam dah tak stable. Tapi dia tak reject lagi. Reject mungkin dekat sini kan. Dekat sini reject kalau dah lepas. Kayaknya kita boleh kita boleh adjust balik parameter mesin tu, mungkin centerkan dia balik kan. Center dia balik. Tu maksudnya kita boleh tengok shifted lah. Engineer can see the shifted data. Maksudnya ada perubahan tak data tu kan. Dekat mesin ni dia okey dekat central line, tapi mesin sebelah dia dekat shifted. Jadi kita adjust sikit lah apa-apa kan yang perlu. Contohnya kan. Yang kedua isolated data. Isolated data ni ada kemungkinan yang lain semua okey dekat area range dia, tapi satu-satu ni terkeluar jauh. Kan? Kita pun boleh study ni kenapa benda ni berlaku. Kalau kita tak ada sebab, kita biarkan je lah. Kita biarkan je. Mungkin dia tak akan berlaku lagi. Atau lama lagi berlaku. Tapi kalau kerap sangat berlaku macam ni, kita kena study. Kita kena study. Ni perumpamaan dia macam ni lah. Katakan kita manusia kan. Kita manusia. Yang ramai-ramai ni dia memang suka duduk berkelompok kan. Tapi yang seorang ni suka menyendirikan diri lah. Jadi kita nak tahu sebab kenapa dia nak menyendiri kan. Kenapa awak ni duduk buat rumah dalam macam di pinggir hutan je kan. Seorang-seorang pula tu. Kenapa awak ni jiwa awak masalah ke kan. Tapi kalau produk tak ada pasal jiwa lah. Dia pasal pasal mesin punya hal lah kan. Kita nak study macam tu. Okey, tu maksudnya histogram. Apa yang histogram boleh buat lah. Yang pertama dia boleh tengok shifted data. Yang kedua isolated data. Tu dua perkara je. Rasanya tak ada benda lain yang histogram boleh buat. Kita boleh tengok benda tu. Okey, yang kedua check sheet. Check sheet ni banyak benda boleh tengok. Yang pertama kita boleh check attendance lah kan. Attendance, tapi dalam industri tak payahlah. Attendance tu lain cerita Dalam industri selalunya kita akan lihat dari segi berapa quantity of reject. Maksudnya type of reject. Macam ni, surface scars, scrap, incomplete, mishappen. Ni produk apa kan? Scar, incomplete crack and mishappen. Tengok proses lah tengok proses. Katakan kalau kalau besi lah, kalau metal ada crack ke kita tengok Kalau injection molding ada incomplete ke. Maksudnya dia lepas inject tu tengok bentuk dia full ke ataupun ada incomplete kemudian ada scratch ke scars ni scratch lah. Kita boleh rekodkan lah guna check sheet guna check sheet. Okey. Rekod berapa kuantiti dia kan dapat. Okey. Dan check sheet juga kita boleh guna untuk monitor untuk jangka masa yang panjang.
Ni untuk apa? Untuk tahunan. Kita nak review untuk tahunan kan. Kita boleh tengok reject mana yang taburan lah. Dia punya trend reject macam mana. Okey, tu yang simple case lah. Simple case di mana kita boleh tengok, kita boleh lihat dia punya apa? Type of reject. Kemudian kita boleh rekodkan berapa kuantiti dia kan. Okey, macam tu. Yang kedua, check sheet juga boleh digunakan untuk investigation. Defect location check sheet to record the specific location of defect. Katakan produk macam ni produk macam ni, kalau saya panggil flange lah. Flange, cylinder flange dia macam bentuk silinder tapi dia ada flange macam kat sini. Okey. Tapi contohnya bila keluar dekat produk tu, dia ada apa? Dia ada scratches kan. Scratches, dented, dirt spot, kotor-kotor lah, dirt spot macam kotor kotor. Print defect. Dia ada print lah. Macam apa tu? Macam scratch jugalah, macam apa tu? Cala kan, cala, dent ni apa? Lekuk-lekuk kan. Macam ada kesan ketuk-ketuk. Dirt spot, tiba-tiba ada kotor, ada hitam-hitam. Kan? Lepas tu dia check bila contohnya robot tu dia load kat mesin, kemudian keluar dalam 100 dia buat, mungkin jumpa 10 kan. Tapi bila study tak tahu punca dekat mana. Tak tahu study apa ni. Tengok mesin okey je kan. Tak tahu. Jadi cara kita nak investigate, kita boleh guna check sheet. Contoh dia investigate, dia gunakan apa? Dia bahagikan lah dalam bentuk apa? Circular, ABCD, kemudian radial. Location dia dekat mana? Lepas tu bila dia study lebih, dia dapati dekat area E. Dekat E3 katakan. E3 dengan E1 banyak banyak. Kemudian ada ni sikit kat sini. Jadinya bila kita dah tahu dekat mana, kita boleh buat further investigation lah dekat tempat tu. Tapi belum tahu dapat menyelesaikan masalah lah. Tapi tu ada satu teknik troubleshooting lah. Macam mana nak cari punca masalah tu. Okey, ni adalah kegunaan check sheet juga untuk study. Dan check sheet juga boleh study benda yang lebih luas. Contoh kita ada banyak mesin, kita dalam company tu ada banyak mesin tu normal lah, banyak mesin. Kemudian ada banyak operator pula. Satu mesin dihandle oleh 2 orang operator. Ada shift siang, ada shift malam kan. Contohnya ada shift siang, shift malam, atau shift pagi, shift petang. Okey. Kemudian banyak mesin lah. Contoh dia ada 2 mesin kat sini, 2 mesin. Dan setiap mesin ada 2 operator lain-lain. Ada 4 pekerja kan. Jadi kita boleh study 1 minggu punya study. 6 hari lah, 6 hari punya study. Dia tengok contoh kat sini yang bulat ni adalah surface crash. Okey, surface crash contoh. Nampak dekat mesin 1, katakan ni sebelah pagi banyak, okey. Ada je. Tapi hari Sabtu tak ada. Okey. Kemudian sebelah malam memang ada juga. Sebelah malam pun ada, macam sama banyak je. Kan? Maksudnya ni bukan disebabkan oleh operator. Kalau pagi pun banyak, malam pun banyak, tu bukan operator punya hal. Okey. Kemudian tengok mesin 2. Mesin 2 pun ada, pagi pun ada, malam pun ada. Okey. Pagi ada, malam pun ada. Yang ni pun bukan disebabkan oleh mesin. Mungkin bukan disebabkan oleh mesin. Maksudnya disebabkan oleh faktor lain. Sebab apa? Mesin 1 pun ada, mesin 2 pun ada. Tak tahu kalau dua-dua mesin tu rosak lah. Dua-dua mesin tu mesin lama ke. Dia akan ada lah. Maksudnya kena study benda lain lah. Okey, katakan kita study yang X yang X lah. Yang X ni adalah blowholes Okey, blowholes mesin 1. Shift pagi banyak, okey, shift pagi ada banyak. Kemudian shift malam lebih banyak lagi. Okey, shift malam ada banyak. Okey, ni pun bukan disebabkan oleh operator
Bukan disebabkan oleh pekerja. Sebab apa? Malam pun banyak, pagi pun banyak. Tapi bila tengok mesin 2, dia tak ada. Sikit je X sikit je. Maksudnya mesin 1 ni ada problem. Disebabkan oleh mesin lah. Ni kita, cara kita guna check sheet untuk monitor who caused the problem. Maksudnya we can understand type of defect, which machine who caused the problem, which worker who caused the problem, and what time, what shift caused the problem. Tu maksudnya kita boleh study, dapat informasi lah, kita dapat information untuk study benda tu. Okey, itu check sheet. Check sheet dia boleh study investigation, dia boleh tengok apa record dari segi quantity of product reject. Kemudian Pareto chart. Okey, Pareto chart ni dia beza dengan histogram. Okey, Pareto chart beza dengan histogram, dia ada banyak benda boleh apa tu? Boleh study lah ataupun boleh rekodkan boleh rekodkan. Yang pertama kalau kita tengok kat sini, pertama dia boleh tunjukkan apakah priority reject yang utama. Kalau kita engineer, kita akan study untuk solve problem yang major problem. Contoh ni 94 kan, kita akan solve that problem, dan juga mungkin 80 lah. Jadi major problem kita solve. Yang ni kita biarkan dululah, kita solve the major problem first. Okay. Dia boleh tunjukkan mana reject yang paling utama, kemudian quantity of reject berapa, kemudian percentage of reject, dan cumulative percentage of reject, and cumulative quantity of reject. Cumulative quantity and cumulative percentage. Jadi 5 benda dalam satu apa kita kata chart. Kalau histogram tu dapat tengok sikit je kan. Tapi ni kita dapat tengok banyak. Ada banyak benda yang kita boleh tengok. Okey. Okey, kemudian macam mana nak tengok ni? Okey, ni contoh contoh the end panel bumper clearance. Ni maksudnya dia dapat ukur ni daripada check sheet lah. Ada apa tu? Ada problem. Reject ni apa? End panel bumper clearance small. Grill not level, dashboard scratches, okay. Dan dia tak ikut apa ni, maksudnya yang tinggi rendah tu tak kira lah, random kan, random. Jadi pertama kali kita susun balik. Maksudnya yang 120 ni kita letak kat atas, and dashboard scratches is the first rejection. Second rejection ni end panel bumper clearance dan kita susun sampai dia kecil lah. Okey, kita tukar, maksudnya susunan dia mengikut priority rejection, of rejection. And then we calculate the percentage of rejection, cumulative percentage of rejection. Kemudian kita plot lah, kita plot dan dapatkan dashboard scratcher macam ni. Okey. Okey, contoh lah. Contoh dia ada software. Contoh saya tunjukkan software kalau kita gunakan Minitab. Ni Minitab, okey. Biasa student tahu SPSS kan? Kalau yang quality ni banyak minit lah. Bagi power lah. Okey, contoh Minitab tadi apa? Dia pun defects. Ni dia punya quantity lah. Ataupun frequency. Okay. Okay, defect apa? End panel bumper
Saya tulis end panel bumper, EPB, end panel grill, dashboard, scratches, DBS, fuel lid cannot open, rear room lamp gapping, rear lamp gapping. Okey, katalah macam tu. Tapi kan nak tulis penuh pun boleh lah. Okey, frequency dia 100, 50, 120. Ni kita dapat ni daripada check sheet lah kan. Maksudnya rejection untuk mungkin untuk seminggu ke. Okey, daripada kita cari statistik, basic statistik. Bukan. Statistik, quality tools. Quality tools dalam ni banyak benda. Okey, cari Pareto chart Pareto chart. Okey, dia tanya defect or attributes data in column mana? Column defect column defect select. Kemudian frequencies in, maksudnya data berapa banyak berlaku kat sini. Kemudian by variable ni kalau tambahan lah. Kalau tak ada biarkan je. Okey. Dia terus keluar apa ni? Calculation tadilah. Pareto chart Terus keluar Pareto chart. Ni maksudnya kita boleh ubahlah nama dia. Kita boleh ubah nama dia. Pareto chart apa benda kan. Kita boleh ubah. Nak tukar color ke apa. Okey, yang kat sini dia terus tunjukkan yang apa. The main problem is dashboard scratches. Second tadi, apa benda tadi? Kan? Maksudnya yang utama adalah ni. Kemudian berapa kuantiti dia, semua dia detailkan kat sini. Kuantiti dia, percentage dia berapa, cumulative percentage. Lepas tu kalau kita as engineer, kita copy copy graph, kita masuk dalam report lah. Kita boleh present dekat supplier ke, dekat customer ke, ataupun dekat bos kita lah. Kita boleh present, kita buat presentation. Very simple. Maksudnya kalau kita nak kerja engineer quality ni macam simple lah. Simple. Maksudnya kita gunakan Minitab dia banyak. Minitab nanti pun kita boleh tengok untuk apa calculation dia apa control chart control chart nanti kita belajar. Okey, okey, lagi apa? Okey, kita sambung sikit 5 minit lagi ni kalau buat secara manual lah. Manual kalau tu kita guna software. Okey. Kemudian cause and effect diagram tadi, Ishikawa diagram. Ishikawa diagram dia ada effect and cause. Ni cause, ni effect cause and effect diagram. Iaitu the cause the source of defect ataupun dia punya sebab-sebab defect cause of defect dia terbahagi kepada 4. Ni kalau Ishikawa tadi yang propose the 4 M's. Disebabkan oleh mesin, disebabkan oleh materials, kategori operator man dan kategori method. Kalau mesin contohnya tool wear, electrical fluctuation. Kalau material ada material tak ikut dia punya spec ke kan. Atau kalau man pekerja, masalah pekerja lah. Sama ada tak training ke apa kan. Kalau method sekarang kata tak ikut SOP lah kan. Tu method lah, tak ikut SOP kena denda Dulu orang tak kenal SOP ni apa. SOP ni orang industri je yang kenal. Kata-kata SOP kita tahu. Standard Operation Procedure. Tapi sekarang semua orang dah tahu SOP tu apa SOP semua orang dah tahu. Itu kalau Japan Japan dia based on 4M's yang Ishikawa propose tu. Tapi yang ni Eropah pula dia tambah. Dia kata tak cukup 4M tu. Dia tambah lagi. Method, material, machine, man dah tak masuk,
dia masukkan measurement dengan personnel. Personnel ni man lah kan. Ada tukar jadi personnel and measurement. Ada satu lagi environment pun ada. Environment. Tu Eropah lah dia tambah lagi. Dia tambah, maksudnya dia tambah baik lah daripada apa tu. Mungkin tak sesuai 4M tu dia tambah lagi lah. Dia buat teori dia lagi lah kan. Okay. Kemudian proses flowchart. Okay, proses flowchart. Proses flowchart ni kita fokus kepada contoh dia punya simbol Kalau operation circle, inspection, rectangular, square, 4 segi. Kemudian movement, anak panah, delay dan storage. Macam work in progress kan. Yang kita punya inventory tu, gambar dia 3-3 macam ni. Jadinya proses flowchart tu bergantung kepada proses lah, macam mana proses tu berjalan Daripada one proses katakan dia pergi move kepada mana. Ada delay ke tak kan? Ada delay ke tak. Jadinya kalau engineer ni kita study lah sama ada proses tu kita boleh baiki ke, kita boleh improve proses tersebut. Kita boleh mungkin dia punya proses tu panjang, kita boleh pendekkan. Ada proses yang tak perlu ke, kita study lah. Dan ni scatter diagram, mungkin kita lihat kemudian nanti Dia ada scatter diagram, kemudian ada control chart lah. Kita akan lihat pada mungkin kelas yang seterusnya lah. Sebab nanti bila control chart ni kita akan study lebih detail lah. Kita akan study lebih detail. Tapi kita tahu bahawa QC tool tu dia ada 7 yang tadi kita lihat ni, lihat dia punya data, dia punya slide lah. Ada 7. Jadi company yang contoh Proton ke ataupun dia punya supplier Proton ataupun yang buat komponen komputer yang precision ni, biasanya semuanya ada dia panggil SPC tools. Kalau yang betul dia panggil SPC tool. Statistical Process Control Tools, 7 tools. Dia ada. Kalau dekat Negeri Sembilan saya pernah pergi SKF Bearing SKF Bearing saya tengok dia ada maksudnya company precision yang buat bearing, buat komponen-komponen lah komponen precision tu biasa dia ada lah maksudnya kita tak payah ajar dia lah, dia lagi hebat maksudnya dia semua ada nanti mungkin kelas yang lain nanti kita cuba lagi sambung lagi tentang kualiti ni. Tapi insyaAllah saya cubalah pada Isnin nanti kita akan lihat kita fokus kepada tutorial untuk test 2 nanti. Okey, terima kasih untuk hari ini, kelas hari ini Doktor. Ya. Attendance tak ada ke? Attendance tadi ada kat sini. Doktor nak tanya, kita hantar report tu minggu 13 dan minggu 14 kan? Specific date dia ada tak? Dia sebenarnya boleh sampai study week lah. Boleh sampai apa dia panggil? Study week kan? Study week. Tapi kalau awak mampu hantar pada minggu ke-14 tu hantarlah. Biasanya kita tengok hujung minggu lah kan. Hari Khamis ke. Saya tak ada specific date. Tapi sebenarnya kalau boleh before the final exam. Sebab saya nak marking tu. Takut nanti bila saya cek tengok ada nama yang tertinggal. Pastikanlah bila awak hantar tu masukkanlah nama kawan-kawan kan. Maksudnya pastikan kawan yang group tu ada. Nak hantar tu tahulah dekat author kan. Dah sediakan dia punya platform tu. Saya tengok ada contoh ada 5 nama tapi dekat report ada 4 nama pula. Jadinya nanti problem saya. Sebab saya nak pastikan kalau hantar cepat saya boleh marking cepatlah. Maksud tu. Tapi at least sebelum before the final exam kita akan kita tengok semualah. Kita tengok semua tu. Okey tu attendance forms boleh. Kita sama-sama check ketiga je. Cek ujian 2 Saya pun lupa sekejap
Ujian 2 sekejap. Dah ada soalan ni sekejap. Ni test 1. Ni peperiksaan akhir. Ni test 1, test 2, okey, test 2. Okey, kita offline off apa kita panggil? Off presentation kejap Itu answer tu. Kalau saya terlupa, saya terlupa kan. Sengaja terlupa lah. Okey. Sekejap Okey, test tu. Okey, test tu 1.5 jam macam biasa. Okey. Dia ada apa ni? Bab apa tu kita panggil? Capacity and aggregate planning. Okey, capacity and aggregate planning, dia ada gambar rajah. Contoh gambar rajah lah. Macam mana nak tunjuk ke tak tunjuk ni? Gambar rajah macam mana ni? Capacity slide. Capacity and aggregate planning Okey, gambar rajah. Sorry saya lambat ni. Ada kelas lain ke apa? Okey. Ada soalan yang macam ni. Tapi gambar rajah dia lain lah. Dia ada buat calculation yang ni tu. Ada keluar sikit Ada hilang balik contoh gambar rajah ni lah. Gambar rajah ni. Okey. Jadi sebenarnya kita nak kira dia punya ni lah. Berapa dia punya apa tu? Dia ada rejection rate apa semua kat situ. Kemudian boleh nak kira kuantiti lah, komponen berapa. Boleh tengok contoh ni lah. Contoh ni. Mungkin saya bagi satu contoh yang hampir lah. Yang hampir sama dengan tu nanti. Okey. Itu satu soalan lah. Soalan yang apa tu? Melibatkan ni. Tapi pelajar tak dapat tiru satu sama lain tau. Sebab apa? Dalam soalan tu nanti dia akan memerlukan awak masukkan nombor metrik awak. Maksudnya jawapan pun lain-lain. Saya tanda nanti dia ada program. Microsoft Excel programnya. Kayaknya jawapan dia lain-lain lah. Lain-lain. Susah juga tu. Kemudian apa lagi? Okey, itu aggregate planning. Kemudian itu satu soalan maksudnya satu soalan yang melibatkan aggregate planning. Dua soalan yang tu Yang tu fokus dua soalan. Yang pertama soalan yang macam ni. Yang macam ni memang ada. Kemudian soalan yang macam ni. Yang macam ni pun ada. Yang ni maksudnya lebih simple. Kan? Kita nampak lebih simple. Yang ni lebih kompleks lah. Tu dua soalan. Sorry. Apa nama ni?
Okey ni ni soalan yang ni kompleks kan. Ni pun ada. Kemudian soalan yang macam ni ada. Macam ni. Ni yang simple, kemudian pergi kepada yang kompleks. Kemudian soalan apa nama? Macam demand forecasting lah senang cakap. Yang ni dia punya apa? Macam ni di apa? Forecasting lah terus. Forecasting native approach apa semua tu kan. Ni laju-laju maksudnya dah ada lah tu. Maksudnya yang apa? Yang capacity aggregate planning ni masuk. Kemudian satu lagi apa? Forecasting. Jadinya forecasting ni dia ada banyak lah. Kita belajar apa? Forecasting ni. Native approach, simple moving average, weighted moving average, exponent smoothing. Linear method saya rasa tak ada kot. Tak ada tu dah panjang sangat kan. Maksudnya study yang tu adalah, yang lain-lain tu ada. Tu lah dalam 1 jam setengah nak jawab benda tu agak banyak juga kan. Jadinya kena study dengan cepat lah. Nanti saya akan apa fokus kepada tutorial ni. Kita tengok macam mana. Macam mana apa kita review balik lah. Kita review balik. Supaya nanti mudah lah nak jawab test tu kan. Semua calculation. Tak ada lagi teori-teori apa. Definition apa semua tak ada. Okay. Okey Dato', terima kasih.